KPM. Allah, jatuh pula. Alamak, Cikgu Zira. Mira. Minta maaf Cikgu, Mira dah lambat nak pergi meeting. Tolonglah cikgu ni, banyak barang. Saya dah lambat, sama Cikgu. Dia pergi je sampai hati tak tolong cikgu. Assalamualaikum. Hai semua. Apa khabar? Saya SYAMIRA Syamira, dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan moral untuk murid-murid tingkatan 1 dengan tajuknya Kenali Moral. Dan bersama dengan kita hari ini, kita ada seorang guru yang sangat ceria dan berpengalaman, iaitu Cikgu Nurul Hazira, atau lebih mesra disapa dengan panggilan Cikgu Zira. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Sihat Cikgu ya. Sihat. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada hari ini. Dan tak lupa juga, selain daripada Cikgu Zira, kita pun turut ada seorang guru jurubahasa isyarat, iaitu Cikgu Nur Asmawati Maddin dari SMK Sultan Abdul Samad, Kelang, Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Wah, terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah kawan-kawan semua, hari ini kita nak belajar pendidikan moral untuk murid-murid pendidikan khas tingkatan 1. Jadi Cikgu Zira, apa yang Cikgu nak terangkan dalam segmen kali ini Cikgu? Okey Mira, sebelum tu, kenapa tadi Mira tak tolong cikgu? Kenapa tak barang-barang cikgu jatuh tadi? Alamak. Banyak. Saya minta maaf Cikgu. Saya dah terlambat tadi nak pergi mesyuarat. Oh, okey, kalau macam tu, walaupun Mira ada kerja ataupun ada mesyuarat tadi, Mira sepatutnya berhenti dan tolong cikgu. Itu baru yang menunjukkan sikap yang baik, sikap yang bermoral. Oh, maksudnya Cikgu, sikap bermoral ni ialah kita kena bantu orang yang dalam kesusahan ke Cikgu? Ya, betul. Okey, jadi hari ni cikgu akan mengajar tentang kenali moral. Okey, diharapkan pada akhir siaran murid-murid dapat mengetahui apa itu moral melalui contoh dan juga perbezaan tingkah laku baik, benar dan patut. Baiklah. Okey, bagaimana pula dengan objektif pembelajaran Cikgu? Mungkin Cikgu boleh tunjukkan di slide Cikgu? Okey, boleh. Objektif pada hari ini, di akhir siaran diharapkan murid dapat menyatakan maksud melalui contoh. Dan yang kedua, murid-murid dapat membezakan perlakuan baik, benar dan patut. Baiklah. Wow, maksudnya Cikgu, untuk hari ini banyak sangat aktiviti menarik yang Cikgu Zira nak kongsikan kepada murid-murid yang berada di rumah. Apa yang dimaksudkan dengan moral tu? Apa pula perlakuan baik, benar dan patut? Nanti kita belajar bersama-sama ya. Tapi sebelum itu, kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, hanya di slot mendengar rendah. Didik TV KPM.
Baik, kembali kita dalam slot mendengar rendah di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Zira. Tak lupa juga jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Nur Asmawati. Di mana pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan moral untuk murid-murid tingkatan 1 dengan tajuknya Kenali Moral. Dan untuk segmen ini, subtopik kita ialah definisi moral. Kalau tanya Mira, Mira rasa moral itu berkaitan dengan perkara-perkara yang positif, perbuatan ataupun tingkah laku yang baik. Tapi itu kalau tanya Mira. Sekarang kita tanya Cikgu Zira yang lebih pakar dan arif. Baiklah Cikgu, apa yang dimaksudkan dengan moral tu Cikgu? Okey, macam Mira cakap, moral ni lebih kepada tingkah laku baik, perbuatan-perbuatan yang baik, betul tak? Okay, kalau nak tahu lebih lanjut, jom kita tengok slide Cikgu. Boleh, jom Cikgu. Okey, maksud moral. Okey, sebelum itu kita kenal dulu iaitu perkataan moral. Okey, perkataan moral adalah berasal daripada bahasa Latin iaitu mores. Moral ni berasal daripada bahasa Latin iaitu mores. Cuba Mira sebut mores. Mores, Cikgu. Okey. Seterusnya, okey, apakah maksud moral? Okey. Moral ialah tingkah laku yang baik, betul dan diterima mengikut agama, norma masyarakat, peraturan dan undang-undang. Okey. Definisi moral kita boleh lihat dalam peta pemikiran yang ditunjukkan. Okey. Peta pemikiran yang ditunjukkan yang memberi maksud moral. Okey, kita boleh tengok. Moral ialah tingkah laku yang baik atau buruk, tingkah laku betul atau salah. Seterusnya, moral juga dikenali sebagai mengikut peraturan, berdasarkan undang-undang, diterima agama dan juga mengikut norma masyarakat. Okey, bila kita lihat semua ni, moral ni semua berkaitan dengan perkara-perkara yang baik. Okey, boleh kita tengok tingkah laku baik atau buruk. Banyak yang kita boleh tengok. Contoh tadi, kita membantu guru mengangkat buku. Itu contoh tingkah laku yang baik. Tingkah laku betul atau salah pun cikgu akan terangkan. Mengikut peraturan, berdasarkan undang-undang dan yang penting diterima agama dan mengikut norma masyarakat. Okey, boleh kita lihat pada luaran bulatan peta pemikiran ini. Okey, buku rujukan ibu bapa, guru dan masyarakat. Empat ini adalah merupakan sumber kita memberi maksud apa itu moral. Okey, kita boleh daripada ibu bapa. Ibu bapa kita mencontohi sikap ataupun perbuatan baik ibu bapa. Betul. Okey, guru-guru pun sama. Guru-guru di sekolah memberikan tunjuk ajar, didikan, semua perkara yang tingkah laku yang baik. Okey, begitu juga masyarakat. Masyarakat ni kita hidup dalam komuniti. Kita mempunyai jiran, kita mempunyai kawan-kawan. Masyarakat semua akan memberikan contoh tingkah laku yang baik. Okay. Dan seterusnya adalah buku rujukan. Buku rujukan ni kita bukan sahaja daripada orang sekeliling tapi daripada sumber-sumber buku, sumber-sumber ilmiah yang lain. Di situ kita boleh jadikan perbuatan-perbuatan moral, kita boleh rujuk kepada buku rujukan juga. Betul tu Cikgu. Ini adalah definisi moral. Kita tengok daripada peta pemikiran. Okey. Seterusnya, okey Mira. Ini adalah contoh-contoh tingkah laku yang bermoral. Okey. Cuba kita tengok gambar yang pertama. Okay. Gambar yang pertama kita boleh tengok ada seorang murid dan guru. Okay, apa yang murid dan guru ni sedang lakukan? Sedang lakukan. Okey, kalau daripada gambar ni Cikgu, apa yang Mira perhatikan, murid seolah-olah macam tunduk hormat kepada guru dan meletakkan tangan di dada. Sebagai tanda hormat. Ya, betul. Okey, ini tanda kita menghormati guru di sekolah. Jadi kalau kita jumpa guru di tepi sedang jalan ataupun sedang membawa barang, kita hormat, kita tunduk dan
hormat kepada Betul. guru. Ya, mungkin kita pun boleh sapa guru kita dengan betul. mengucapkan salam sejahtera kepada guru kan cikgu? Betul. Salam sejahtera, senyum. Betul. Penting sekali itu menunjukkan kita bersikap Hormat. baik dan hormat kepada guru. Ya. Okey, Baik. kita tengok contoh tingkah laku yang kedua. Okey, tingkah laku yang kedua iaitu gambar di meja makan. Di mana anak-anak sedang menyuapkan ibu bapanya makan. Ini di mana kita menunjukkan tingkah laku memuliakan ibu bapa. Sangat penting di dalam sebuah rumah. Betul tak? Kat meja makan kita boleh tengok bila ibu dan ayah kita suap, anak-anak pun akan mencontohi dan mengikut tingkah laku tersebut. Betul tak Mira? Betul tu cikgu. Dan saya kira dalam semua agama pun orang kata mementingkan untuk anak sentiasa menghormati dan memuliakan ibu bapa. Bukan cikgu? Betul. Betul, tepat sekali. Okey, seterusnya kita lihat gambar yang ketiga. Okey, gambar yang ketiga iaitu menziarahi jiran. Macam tadi saya cakapkan, kita pun hidup dalam masyarakat, dalam komuniti, kita ada jiran, betul tak? Okey. Apa yang kita perlu buat adalah menziarahi jiran. Contohnya jiran tu sakit, okey, kita bawa buah tangan, kita ziarah jiran. Itu menunjukkan satu tingkah laku yang baik sangat dan bermoral. Okey. Dan gambar yang terakhir, gambar yang keempat iaitu membantu rakan. Membantu rakan ni kita selalu buat. Sangat penting sebab kita hidup dengan berkawan, dengan masyarakat. Betul tak? Okey, yang ni kita boleh tengok situasi di mana seorang murid berkeperluan khas yang menaiki kerusi roda. Apa yang kawan-kawan dia buat? Apa yang Mira boleh tengok dalam gambar ni? Kalau tengok seorang rakannya menolak seorang kawan yang duduk di atas kerusi roda, lagi seorang membantu bawakan beg sekolah dia cikgu. Ya, betul. Sebab kita tahu kekangan murid berkeperluan khas, dia tak boleh kita membantu supaya meringankan dia pergi ke sekolah, menuju ke kelas, betul tak? Okey, ini adalah contoh-contoh tingkah laku yang bermoral. Rata-rata ni adalah contoh-contoh yang berlaku dalam kehidupan kita seharian, betul tak? Baik. Okey. Ini contoh untuk tingkah laku bermoral. Seterusnya cikgu? Okey, seterusnya. Okey. Cikgu akan beri lebih banyak contoh-contoh situasi. Jadi, murid-murid di rumah boleh tengok dan amati gambar tersebut. Okey, bagi contoh situasi pertama. Okey. Okey, boleh tak Mira jadi kita lakonkan kita dialog, kita berdialog. Okey. Mira jadi murid lah. Cikgu sebagai ibu. Okey. Okey, Mira. Saya mula dulu ya. Okey. Okey. Saya pergi ke sekolah dulu, Mak. Okey, baiklah Mira. Hati-hati semasa berjalan. Okey, ini menunjukkan tingkah laku dia sangat menghormati ibunya. Salam sebelum pergi ke sekolah. Okey, seterusnya. Okey, ni gambar seorang pakcik tua dan murid. Ni kita boleh tengok apa yang murid ini lakukan, Mira. Murid ni membantu seorang pakcik tua untuk melintas jalan raya, cikgu. Ya, betul. Kita boleh lihat pada gambar di mana murid ini membantu pakcik tua melintas jalan. Pakcik tua sedang memegang tongkat. Ini sangat baik. Kan kita nampak di luar sana ada ramai yang membantu. Betul. Okey, seterusnya. Okey, yang ini saya jadi murid cikgu ya. Okey, boleh. Okey. Cikgu, biar saya tolong cikgu bawa buku itu. Terima kasih Mira. Sama-sama. Kali ni saya tolong cikgu bawa. Bagus, terima kasih banyak-banyak. Ini adalah contoh yang sangat baik. Ini contoh di sekolah. Murid-murid berkeperluan khas boleh ambilkannya sebagai satu contohilah teladan yang seperti dalam gambar ni lah. Kan bantu guru membawa barang-barang yang banyak. Betul. Okey, ini yang terakhir. Okey. Maafkan kami cikgu, kami tidak akan mengulanginya lagi. Okay. Jadi gurunya pun menasihati, kamu berdua tidak sepatutnya berbuat bising semasa guru mengajar, semasa guru tiada. Perbuatan itu telah mengganggu kelas lain yang sedang belajar. Kamu berdua patut mencontohi KV dan rakan yang lain mengulang kaji pelajaran semasa guru tiada. Okey, kalau lihat
Mengapa murid itu meminta maaf, Mira? Murid meminta maaf kerana murid telah berbuat bising semasa guru tiada di dalam kelas. Ya, betul. Betul Mira, pandai. Terima kasih, Cikgu. Sama. Okey Mira banyak dah jawab soalan tadi lah. Cikgu nak bagi Mira bintang. Wah, seronoknya. Saya dapat ganjaran. Ya, dapat ganjaran. Okey, Mira Baiklah. boleh lekatkan tak? Boleh, Lekat. Cikgu. Sini, Cikgu bagi saya. Okey. Baik. Saya akan tampalkan di sini. Okey, nanti Kerana kita saya tengok. jawab betul. Kita akan tengok banyak tak Mira dapat bintang. Boleh, Cikgu. Okey. Okey, yang terakhir sekali. Okey. Mira, cikgu mahu Mira dan murid-murid di rumah berikan 3 kebaikan yang pernah dilakukan dalam kehidupan. Wow, 3 kebaikan yang pernah dilakukan dalam kehidupan seharian kita kan, Cikgu? Ya, betul. Okey, kalau macam tu, murid-murid di rumah pun fikirkan sekali jawapan sama-sama. Lepas tu kita tulis. Okey, kalau macam Mira dah tulis dah dekat sini, Cikgu. Ya, bagus. Saya bagi tahu jawapan saya, Cikgu. Okey, boleh. Jawapan yang pertama, saya pernah lakukan merawat kucing jalanan. Wah, bagusnya. Kucing jalanan yang tak ada orang jaga. Betul tak? Sebab masa tu, Cikgu, kucing tu tercedera. Lepas tu saya bawa dia pergi ke klinik haiwan untuk kucing itu mendapatkan rawatan. Itu adalah satu tingkah laku yang sangat bermoral. Bagus Mira, teruskan. Walaupun pada makhluk, pada haiwan, Cikgu. Ya, betul. Kita perlu bersikap baik kepada semua orang, makhluk, segala yang ada di muka bumi ini. Haiwan, tumbuh-tumbuhan. Ya, betul. Kan, Cikgu? Okey, baiklah. Itu yang pertama. Kebaikan kedua ialah Mira membantu ahli keluarga dan juga rakan-rakan. Membantu ahli keluarga dan rakan-rakan. Kat rumah mesti banyak bantu ahli keluarga, betul tak? Ya. Kita membantu dengan mengemas rumah, kan? Terutama sekali yang paling mudah yang mungkin murid-murid sendiri boleh lakukan. Bila kita bangun dari tidur, kita kemaslah tempat tidur kita, kan, Cikgu? Betul sekali. Sebab kita yang tidur, jadi kita bangun tidur, biarlah kita yang kemas tempat tidur kita. Betul tak? Itu menunjukkan satu tingkah laku yang sangat baik. Okey. Baiklah, Yang terakhir sekali. Yang terakhir sekali ialah Mira pernah membantu mangsa yang berada ataupun mangsa banjir, Cikgu. Mangsa banjir. Bagusnya sikap tu Mira. Mangsa banjir kita tahu mereka memerlukan bantuan, memerlukan sokongan daripada segi mental dan banyak benda yang boleh Mira tolong. Betul tak? Betul tu, Cikgu. Baguslah Mira. Bagus. Okey, Mira dah nyatakan 3 kebaikan yang Mira pernah lakukan dalam kehidupan. Jadi cikgu harap murid-murid yang di rumah dapat menyenaraikan juga 3 kebaikan yang pernah dibuatkan dalam kehidupan seharian. Ya, sebab Mira dapat senaraikan 3 kebaikan ni, Cikgu. Ada tak ganjaran untuk Mira? Mestilah ada. Bintang. Mira, okey, disebabkan Mira dapat 3 nyatakan 3 kebaikan, cikgu bagi 3 bintang. Baik. Kalau macam tu Mira tolong tampalkan boleh, Cikgu? Terima kasih. Mira ambil. Ini pun perbuatan bermoral juga, ya, kan, betul. Cikgu? Membantu guru. Mengucapkan ucapan terima kasih. Okey, kalau macam tu Mira tampal 1 bintang dan juga lagi 1 bintang. Okey. Baiklah, Cikgu. Ini apa yang Mira tengok, kan, Cikgu? Antara perbuatan moral ni ialah dengan kita membantu orang, meringankan beban seseorang, sentiasa berkasih sayang dengan orang di sekeliling kita, kan, Cikgu? Bagaimana pula kalau minta maaf? Minta maaf tu dikira sebagai moral ataupun tidak, Cikgu? Sudah semestinya Mira. Apabila kita meminta maaf, kita akan rasa perasaan yang sangat tenang sebab apabila kita sudah melakukan kesalahan, jadi orang akan memaafkan. Satu perbuatan yang sangat baik. Dan bila kita minta maaf itu kiranya dapat menebus kesilapan kita lah, Cikgu. Ya, betul. Dapat menebus kesilapan kita. Pentingnya minta maaf kalau kita salah. Betul tak? Saya teringat satu kata-kata lah, Cikgu. Orang yang paling berani ialah orang yang berani untuk berminta maaf, dan orang yang paling kuat ialah orang yang mampu untuk memaafkan. Ya, betul. Baguslah Mira. Ada kata-kata. Banyak kita dah belajar pada hari ini tentang definisi moral, tentang apa sebenarnya moral itu. Jadi kita nak berhenti berehat seketika, Cikgu. Kita kembali selepas ini untuk lebih banyak perkongsian daripada Cikgu Zira. Jadi jangan ke mana-mana.
KPM. Baik, kembali kita dalam slot mendengar rendah di Didik TV KPM, di mana pada hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan moral untuk murid-murid tingkatan 1 dan untuk murid-murid berkeperluan khas. Baiklah, bersama dengan Mira, kita ada Cikgu Zira dan juga Cikgu Asmawati. Okey, Cikgu Zira, segmen kali ini apa pula aktiviti yang Cikgu Zira nak kongsikan kepada murid-murid di rumah? Banyaknya. Mira tengok ni ada macam-macam aktiviti. Silakan Cikgu. Okey, baiklah Mira dan murid-murid di rumah. Okey, cikgu akan sambung terangkan tentang perbezaan tingkah laku yang baik, benar dan patut. Okey, jom kita tengok. Okey, apa perbezaan perlakuan baik, benar dan patut? Okey, kita tengok dulu tingkah laku yang baik. Okey, tingkah laku baik ialah tingkah laku yang diterima oleh masyarakat. Okey. Yang kedua, tingkah laku benar. Okey, tingkah laku benar ialah tingkah laku yang betul berasaskan fakta dan bukti yang sah. Okey. Yang ketiga, iaitu tingkah laku patut. Okey, tingkah laku patut ialah tingkah laku yang sesuai dibuat dan diterima oleh masyarakat. Okey, nanti kita tengok contoh bagi setiap tingkah laku supaya kita nampak perbezaan tingkah laku baik, benar dan patut. Baik. Okey, ini adalah satu contoh situasi. Okey, diharapkan murid-murid di rumah sama-sama baca dan fahamkan contoh situasi yang ditayangkan. Okey Mira, kita tengok contoh situasi. Okey, Mira boleh baca? Boleh Cikgu. Okey, Saya bacakan bacakan untuk ya. cikgu. Baiklah, situasinya Cikgu, Jeffrey ternampak dua orang rakannya iaitu Hong Seng dan Irfan menconteng dinding sekolah. Jeffrey melaporkan tindakan rakannya kepada guru disiplin. Hong Seng dan Irfan telah mengakui perbuatan mereka dan guru disiplin telah menjatuhkan hukuman kepada Hong Seng dan Irfan. Okey, terima kasih Mira. Sama Cikgu. Okey, kita tengok ayat demi ayat. Okey, Jeffrey ternampak dua orang rakannya iaitu Hong Seng dan Irfan menconteng dinding sekolah. Okey, Jeffrey melaporkan tindakan rakannya kepada guru disiplin. Okey, sebelum tu Mira, Cikgu. tindakan menconteng dinding sekolah ni baik ke tidak? Oh, tak baik Cikgu. Itu vandalisme. Okey, jadi kita jangan contohi. Okey. Okey. Jeffrey melaporkan tindakan rakannya kepada guru disiplin. Okey. Hong Seng dan Irfan telah mengakui perbuatan mereka. Dan guru disiplin telah menjatuhkan hukuman kepada Hong Seng dan Irfan. Okey, bila kita lihat contoh situasi ini, mari kita lihat perbezaan tingkah laku yang ada dalam situasi ini. Okey, kita tengok ya. Okey, tingkah laku yang baik. Okey, kita tengok tingkah laku yang baik di mana tindakan Jeffrey melaporkan kesalahan rakannya kepada guru disiplin merupakan perbuatan yang baik. Betul tak Mira? Tindakan Jeffrey tu dia melaporkan kepada guru disiplin. Itu adalah merupakan perbuatan yang baik. Okey, seterusnya kita pergi tingkah laku yang benar. Okey, tingkah laku yang benar di mana Hong Seng dan Irfan telah bercakap benar kerana mengakui perbuatan mereka menconteng dinding sekolah. Okey, ini adalah perbuatan atau tingkah laku yang benar. Sebab apa? Sebab dia bercakap, dia beritahu kepada guru kenapa mereka menconteng dinding dan mengakui perbuatan mereka. Okey, dan yang terakhir, tindakan patut yang kita boleh lihat dalam situasi iaitu di mana tindakan guru disiplin mengenakan hukuman ke atas Hong Seng dan Irfan adalah patut kerana atas kesalahan yang mereka lakukan. Kesalahan yang mereka lakukan iaitu menconteng dinding. Okey. Ini adalah satu contoh situasi. Okay, kita lihat contoh yang lain supaya murid-murid di rumah dan Mira faham apa perbezaan ketiga-tiga tingkah laku tersebut. Ya. Okey. Okey. Ini contoh situasi yang seterusnya. Cikgu harapkan murid-murid di rumah
Baca dan fahamkan situasi yang seterusnya supaya lebih faham. Okey. Contoh situasi kedua. Adi dan adik-adiknya bermain bola sepak di halaman rumah. Okay, sewaktu bermain, tendangan Adi terkena sebuah pasu lalu pecah. Alamak, pecahlah pula kan. Okey. Adi dan adik-adiknya berhenti main dan mengemaskan pasu bunga yang pecah. Okey, oleh sebab bimbang dimarahi ibu, Adi telah meminta adik-adiknya merahsiakan kejadian tersebut. Walau bagaimanapun, adik-adiknya telah menceritakan kepada ibu. Ibu menasihati Adi agar tidak mengajar adik-adiknya menyembunyikan perkara yang salah. Okey. Dan akhir sekali Adi mengakui kesilapannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Okey. Boleh tak Mira carikan perbezaan tingkah laku dalam situasi ini? Kita sama-sama dengan murid-murid di rumah dan juga Mira, kita sama-sama mencari apa tingkah laku benar, baik dan patut. Okay, ada 3 tingkah laku. Baiklah, kalau kita tengok macam sama-sama. Kita tengok cikgu. Adi dan adik-adiknya bermain bola sepak di halaman rumah. Sewaktu bermain, tendangan Adi telah terkena sebuah pasu bunga lalu pecah. Ini Mira rasa tak ada kaitan kan cikgu? Ya, betul. Okay. Adi dan adik-adiknya berhenti bermain dan mengemaskan pasu bunga yang pecah. Ini ada cikgu. Kerana dia mengemaskan pasu bunga yang pecah. Betul Mira, betul. Okey. Tingkah laku Adi dan adik-adiknya berhenti bermain dan mengemaskan pasu bunga yang pecah. Ini adalah tindakan yang baik. Okey. Tahniah Mira. Okey. Mira boleh ambil 1 bintang, tampal lagi. Banyaklah bintang Mira lepas ni. Tampal lagi bintang. Ganjaran. Yes. Okey cikgu. Okey. Sekarang kita cari tingkah laku yang seterusnya. Oleh sebab bimbang dimarahi ibu, Adi telah meminta adik-adiknya merahsiakan kejadian tersebut. Walau bagaimanapun, adik-adiknya telah menceritakan kepada ibu. Okey. Adik-adiknya telah menceritakan kepada ibu. Itu adalah tindakan yang patut. Betul ke cikgu? Patut ke? Tindakan yang patut ke? Kerana ini dah fakta kan cikgu? Betul. Kalau fakta, dia ialah benar. Pandai Mira. Okey. Ini adalah tingkah laku yang benar. Okey, tingkah laku yang benar kerana adik-adiknya telah menceritakan kepada ibu, tidak merahsiakan seperti mana abangnya suruh. Betul tak? Betul. Okey, seterusnya akhir sekali. Apa tingkah laku apa yang belum ada lagi? Tingkah laku yang terakhir sekali yang belum ada ialah tingkah laku patut cikgu. Okey, patut. Tingkah laku patut iaitu Adi mengakui kesilapannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Inilah tingkah laku patut. Okey. Tahniah Mira. Mira berjaya menjawab 3 tingkah laku yang baik, benar dan patut. Mira boleh ambil bintang lagi. Saya dapat bintang lagi. Tahniah dan syabas Mira. Terima kasih cikgu. Baiklah Sama-sama. cikgu. Sebabkan Mira dah dapat cuba teka ataupun fahamkan contoh situasi yang diberikan, jom cikgu kita main aktiviti seterusnya. Ya, jom. Okey. Mira nampak tak ada dadu dekat atas meja tu? Okey, nampak cikgu. Jom kita main. Okey, cara mainnya Mira perlu baling dan tengok nombor berapa Mira dapat. Baiklah. Okey, lepas dapat nombor, ambil kad soalan yang tertera di hadapan. Okey. Sekarang jom kita baling dulu dadu. Kita baling dulu dadu ya. Baik kawan-kawan, kita tengok nombor berapa kita dapat. Okey, kita baling. Okey, nombor saya dapat nombor 4. Okey. Cuba Mira tengok, ambil soalan yang nombor 4. Okey, saya ambil sampel soalan nombor 4 cikgu. Dan saya tampalkan cikgu ya. Ya, tampal. Okey, saya akan tampalkan di papan putih. Okey, di sini. Okey. Ada soalan lah cikgu dekat dalam. Okey, soalan itulah yang cikgu nak Mira dan murid-murid di rumah jawab. Okey, Mira boleh baca dan
berikan jawapan. Mira boleh tulis jawapan yang betul. Okey, boleh cikgu. Kalau macam tu, kita baca terlebih dahulu ya. Ahmad telah meniru semasa peperiksaan dan telah mengakui kesalahannya dengan memberitahu guru. Tindakan Ahmad itu merupakan tingkah laku yang... Tingkah laku yang... Okey, tindakan Ahmad merupakan tingkah laku yang benar. Ya, betul Mira. Okey, Mira boleh tulis dulu. Okay. Saya tulis ya cikgu. Okey. Tingkah laku yang benar. B-E-N-A-R. Benar. Okey, betul. Pandai. Tahniah Mira. Boleh ambil satu bintang lagi? Wah, saya dapat bintang lagi cikgu. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah. Untuk soalan Okey, kita main lagi sekali. Kita cuba baling dadu lagi. Okay, baling. Kita tengok kita dapat nombor berapa. Nombor 1. Yeay, kita dapat nombor 1. Okey, kita tengok. Apa soalan nombor 1 ni kawan-kawan? Okay, Mira tampal dulu ya cikgu. Okey, tampal dulu. Okay, Mira tampal dulu di sini. Soalan nombor 1 berbunyi, Rajit Singh didenda oleh gurunya kerana keluar kelas tanpa mendapat kebenaran guru. Tindakan gurunya itu merupakan tingkah laku yang tepat kosong. Okay. Yang apa tindakan gurunya tu? Okay, tingkah laku apa? Kita Cuba kena murid-murid. teka sama-sama. Okey. Tingkah laku yang apa ni Mira rasakan cikgu, tingkah laku yang patut. Ya, betul Mira. Okey, tingkah laku yang patut. Okey, Mira tulis di sini cikgu. Okey, tulis. P-A-T-U-T. Okey, tingkah laku yang patut. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Kita baling lagi dadu. Kita tengok. Kita dapat nombor. Okey, nombor 4 tadi dah tadi. Okey, kita baling lagi dadu. Kita tengok kita dapat nombor. Kita dapat nombor 2. Ya, okey, tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Kita tengok apa soalan nombor 2. Okey, warna merah cikgu. Ya, warna merah. Berani. Ya, berani menjawab. Mira berani menjawab. Okey, bila kita tengok soalannya ialah, saya berdiri tegak semasa menyanyikan lagu Negaraku. Tindakan itu merupakan tingkah laku yang tepat kosong. Tingkah laku yang apa? Bila kita berdiri tegak semasa menyanyikan lagu Negaraku. Okey, kawan-kawan kita kena fikir ni sebab kita nyanyi lagu Negaraku setiap hari sewaktu di sekolah kan ya, cikgu? Betul. Terutama sekali semasa perhimpunan. Betul. Okey, kalau kita berdiri tegak semasa menyanyikan lagu Negaraku, ini merupakan tingkah laku yang baik. Ya, betul. Sebab semua pasti akan berdiri tegak. Itu merupakan tingkah laku yang baik. Okey Mira, pandai. Saya dapat bintang ke cikgu. Dapatlah lagi. Cikgu bagi letaklah 2 bintang untuk Mira. 2 bintang untuk Mira. Wah. Okey. Terima kasih. Sama-sama Mira. Kita masih ada lagi 2 soalan cikgu. Kita tengok soalan berapa yang kena. Kita tengok nombor berapa lagi ni kita nak. Kita cuba jawab nombor... Oops! Alamak! Satu dah. Okey, boleh cikgu? Okay, tolong boleh. balingkan untuk saya cikgu, boleh? Okey, cikgu cuba balingkan ya. Nombor 3. Ya, nombor 3. Boleh cikgu angkat? Boleh, nombor 3. Baiklah. Terima kasih cikgu. Sama. Okey, nombor 3. Kita tengok apa soalan nombor 3 ni. Alamak! Macam panjang je cikgu soalan ni. Takut pula saya. Okey, tak apa. Okey, baca dulu. Okey, nombor 3 soalannya ialah, seekor anak kucing jatuh ke dalam longkang. Siti menyelamatkannya dengan mengeluarkan kucing tersebut. Apakah tingkah laku yang Siti tunjukkan? Apa? Apa yang Mira fikirkan? Apa tingkah laku yang Siti lakukan? Okey, Siti menyelamatkan anak kucing. Saya teringat pula cikgu yang saya cakap tadi, kebaikan yang pernah saya lakukan dengan membantu haiwan jalanan. Ya, betul. Jadi kalau macam ni, mengeluarkan anak kucing, tingkah laku yang Siti tunjukkan ialah tingkah laku yang baik. Betul. Betul ke, Tingkah cikgu? laku yang baik. Betul, sebab kita rasa kasihan dekat kucing dan menyelamatkan kucing tersebut. Okey, jawapannya adalah
Baik. Mira tulis baik. Baik. B-A-I-K. Baik. Okey. Kita ada satu lagi soalan yang tinggal. Soalan yang terakhir ni boleh cikgu tolong balingkan dadu untuk saya, Okey, cikgu? boleh. Okay, Tapi kan Tapi cikgu tinggal satu. Maafkan saya, cikgu. Alah, Okey. seronok pula kita baling dadu. Main cikgu. baling dadu je. Okey, Mira boleh ambil soalan tu dan baca dan Ya. jawab. Okey, soalan yang terakhir ialah soalan nombor 5. Okey, kita baca sama-sama ya, murid-murid di rumah. Okey, soalan nombor 5. Mira tampalkan terlebih dahulu, cikgu. Okey, tampal dulu dan baca. Soalan yang kelima, dia menyatakan Amir menghulurkan derma sempena Hari Kemerdekaan. Tindakan Amir merupakan tingkah laku yang tempat kosong. Tempat kosong. Cuba murid-murid di rumah fikir sekali bersama dengan Mira. Sebab Mira akan tulis jawapannya di papan putih. Apa jawapannya Mira? Okey, jawapannya menghulurkan derma semasa Hari Kemerdekaan. Menghulurkan derma ni pun antara tingkah laku bermoral ni, cikgu. Ya, betul. Tapi apa tingkah laku moral yang ditunjukkan? Okey, tingkah laku moral yang ditunjukkan di sini ialah tingkah laku yang baik. Betul Mira, tingkah laku yang baik. Okey, Mira boleh baik. tulis. Okey, baiklah. Terima kasih, cikgu. Baiklah, cikgu. Sama-sama. Berapa bintang yang Mira dapat ni, cikgu? Okey, disebabkan Mira jawab 5 soalan. Semuanya betul lah. Mira dapat lagi 5 bintang. Banyak tu. Banyaknya bintang saya. Ada Okey. 5 bintang lah, cikgu. Baik, cikgu. Mira ada satu soalan nak tanya cikgu Ya, ni. Mira. Kenapa, kan cikgu banyak kali tekankan tentang tingkah laku bermoral ni, Ya, kan cikgu. betul. Kenapa kalau ada individu yang tidak bersikap baik ataupun tidak bermoral tidak disukai oleh orang di sekeliling dia? Sebab sebab apa orang tak suka dengan orang yang tidak bersikap moral? Sebab mereka selalu melakukan keburukan, melakukan tingkah laku yang tidak baik. Jadi semestinya kita sebagai orang juga akan rasa tidak disenangi, tidak disukai dan tidak rasa tenang sahaja dalam kehidupan. Betul tak? Betul. Jadi itulah sebab kenapa orang yang tidak bersikap moral tidak disukai oleh orang lain. Wah, okey. Dan satu lagi soalan, cikgu. Ya. Sebab kita bermain tentang kuis yang penuh dengan situasi. Mira tengah cuba bayangkan, Mira dalam satu situasi, Mira ternampak rumah jiran Mira dimasuki oleh perompak. Tapi kan, cikgu, apa tindakan yang sepatutnya Mira lakukan? Patut ke Mira tengok sahaja? Sebab takutlah, cikgu, perompak. Takutlah, masuklah dalam rumah saya diam-diam. Macam tu. Ataupun apa tindakan yang seharus atau sewajarnya, cikgu? Okey, tadi Mira bagi contoh situasi di mana rumah jiran Mira ternampak ada perompak yang mau masuk, betul tak? Okey, apa tindakan yang Mira akan ambil? Mira haruslah melaporkan kepada polis. Mira call talian kecemasan dan memberitahu ada perompak yang ingin masuk ke rumah jiran Mira. Itu adalah tindakan ataupun tingkah laku yang sepatutnya yang Mira buat. Ya, betul tu, cikgu. Sebab bila kita lakukan itu pun secara tak langsung kita membantu jiran kita, kan, betul. cikgu? Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak, Cikgu Zira, Sama-sama. atas perkongsian yang telah diberikan. Dan sekarang kita berhenti berehat seketika, kawan-kawan. Tapi jangan ke mana-mana. Kita kembali semula selepas ini hanya di dalam slot Mendengar Rendah. Didik TV KPM. Bintang-bintang berkelipan. Wah, banyaknya bintang Mira hari ini Mira dapat sempena dengan ganjaran ataupun reward. Dah jawab macam-macam soalan dengan Cikgu Zira. Baik, Cikgu, di segmen yang terakhir ini, apa pula aktiviti yang Cikgu nak Mira dan murid-murid di rumah lakukan bersama-sama?
Okey Mira, di segmen terakhir ni cikgu ingin uji minda Mira tentang apa yang kita belajar hari ni. Boleh Mira? Boleh cikgu. Okey, soalan yang cikgu akan uji Mira. Okey, cikgu akan bagi Mira satu situasi. Okey, jadi diharapkan Mira dan murid-murid di rumah fahami situasi yang cikgu berikan. Okey, situasinya Mira pergi ke stesen minyak untuk mengisi minyak. Okey, lalu Mira ternampak seorang peminta sedekah. Okey, apa yang Mira akan lakukan apabila melihat situasi tersebut? Wow. Baiklah cikgu. Kalau macam tu kawan-kawan, kita bayangkan situasi tersebut, kita terlihat seorang peminta sedekah di hadapan kita kan cikgu? Ya, betul. Pastinya peminta sedekah tersebut mungkin kekurangan makanan, kekurangan wang kan cikgu? Jadi sebagai individu yang melihat situasi itu, kita sewajarnya membantu peminta sedekah tersebut. Okey, betul Mira. Okey, selalunya apabila kita ternampak peminta sedekah, kita akan menghulurkan bantuan. Okey, kita terpulang kepada individu untuk memberi bantuan dari segi wang ataupun kita belikan roti kepada peminta sedekah tersebut. Betul tak? Betul cikgu. Itu adalah tingkah laku yang sangat baik dan sangat bermoral. Bagus sekali Mira, dan diharapkan murid-murid pun dapat mencontohi tingkah laku yang baik itu. Kan, orang kata berkongsi rezeki lah cikgu. Ya, kita kan? tak akan miskin jika kita berkongsi rezeki. Baiklah cikgu. Bagaimana, saya dapat ganjaran tak cikgu? Saya jawab tadi. Mestilah. Okey, Mira boleh ambil 2 bintang. Saya dapat 2 bintang. 2 bintang. Tambah lagi. Seronoknya. Okey cikgu, soalan uji minda pun sudah, bintang-bintang ganjaran pun sudah. Mungkin cikgu nak uji saya lagi satu soalan tak cikgu? Seronok pula. Saya nak kumpul banyak bintang ni, cikgu. Banyak bintang kan Mira dapat. Okey, contoh yang lain. Okey, Mira ternampak rakan Mira meniru di dalam peperiksaan. Okey. Dan dia juga meminta jawapan daripada Mira. Alamak. Okey, apa yang Mira perlu lakukan? Situasi ni selalunya berlaku di sekolah. Betul tak Mira? Betul tu cikgu. Maksudnya bila Mira jawab peperiksaan, kawan Mira minta jawapan. Minta Alamak, jawapan. Nak meniru ni. Dia nak meniru. Tak boleh cikgu. Kan? Kerana meniru itu merupakan salah satu perbuatan yang tak elok, perbuatan yang tidak bermoral, terutama sekali di dalam peperiksaan. Betul Mira. Mana boleh kita minta jawapan orang, lepas tu kita tulis tiru pula. Betul. Perbuatan itu adalah tidak bermoral dan sangat tidak baik. Okey. Berapa bintang saya dapat cikgu? Cikgu bagi Mira 3 lah. 3. Kita nak penuhkan, tapi kita tengok dah banyak bintang Mira. Seronoknya dapat banyak bintang. Sebab cikgu tengok Mira dapat fahami dan dengan situasi yang cikgu bagi, fahami dan boleh jawab, cikgu bagi 3 bintang. Ya, terima kasih Cikgu Zira. Sama-sama. Okey cikgu, bagaimana pula dengan prestasi keseluruhan pada hari ini? Okey, prestasi keseluruhan untuk hari ini, untuk pembelajaran hari ini, kita boleh lihat reward card yang Mira dapat banyak. Jadi di situ boleh lihat prestasi Mira sangat baik dan sangat cemerlang pada hari ini. Wah, baik dan cemerlang kan cikgu kan? Ya. Tengok banyak bintang banyak berjaya bintang. dikumpul pada hari ini. Baik cikgu, kalau rakan-rakan saya di rumah yang ingin mendapatkan sumber latihan ataupun orang kata latihan pengukuhan buat mereka lebih faham lagi tentang tajuk kita pada hari ini, di manakah mereka boleh dapatkannya cikgu? Okey, bagi mereka yang ingin dapatkan bahan-bahan sokongan, boleh dapatkan di Sumberku. Yang macam mana anda semua boleh lihat di kaca TV anda, ada pautan yang tertera, jadi bolehlah layari laman sesawan berikut. Okey cikgu, saya ada satu soalan nak tanya cikgu. Okey, boleh Mira. Soalannya berbunyi macam ni cikgu. Dalam satu situasi, saya sebagai seorang pengawas pusat sumber. Lepas tu, kawan baik saya pinjam buku dekat pusat sumber sekolah. Tetapi dia telah terkoyakkan buku tersebut dan saya merahsiakan perbuatan tersebut. Boleh ke tak boleh sebenarnya cikgu? Perbuatan tu sangat tak boleh Mira. Tapi dia kawan baik saya cikgu. Tak boleh, sebab itu adalah tindakan yang tidak bermoral. Kerana Mira merahsiakan tindakan rakan baik Mira. Walaupun itu rakan baik Mira, hendaklah bersikap moral, bersikap baik, memberitahukan kepada guru pusat sumber. Tidak boleh merahsiakan.
sebab nanti orang lain akan pinjam buku. Jadi bila terkoyak, mungkin ada perkataan yang hilang. Itu adalah sangat tidak baik, memberi kesan buruk kepada orang lain. Betul tu cikgu. Maksudnya cikgu, kita dalam kehidupan seharian ni kita kena orang kata sentiasa tanamkan sikap ataupun sifat moral dalam kehidupan kita. Betul. Baik, sedikit rumusan daripada Cikgu Zira tentang apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, sedikit rumusan. Okey, rumusan pada hari ini, murid-murid di rumah dan Mira juga telah belajar mengenai maksud moral. Okey, maksud moral melalui contoh-contoh yang diberi. Selain itu, murid-murid juga telah dapat membezakan tingkah laku yang baik, benar dan patut. Itulah yang dapat kita rumuskan pada pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Zira. Sama-sama, Mira. Atas perkongsian ilmu pada hari ini, banyak yang Mira telah pelajari dan Mira yakin murid-murid di rumah yang menonton sehingga ke penghujung rancangan pun dapat belajar pelbagai perkara. Tak lupa juga diucapkan terima kasih kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat kita iaitu Cikgu Nur Asmawati Madin. Terima kasih banyak-banyak Cikgu. Kita akhiri kelas kita pada hari ini dengan sebuah pantun daripada Cikgu Zira. Kita jumpa lagi hanya di slot Mendengar Rendah Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom cikgu kita berpantun. Okey, cikgu dulu ya. Silakan cikgu. Ibu di dapur memasak kari. Menu istimewa si ikan bawal. Tingkah laku baik cerminan diri. Perlu dididik dari awal. Okey, kalau macam tu cikgu dah jual pantun dekat Mira. Mira belilah cikgu. Yalah, mestilah kena beli. Mira beli pantun. Dengarkan. Sungguh segak muda belia. Hendak ke mana? Saya bertanya. Orang beradab, berakhlak mulia, manis sekali hati budinya. Okey. Okey, lepas Mira, cikgu sambung. Silakan cikgu. Okey. Anak raja pergi memburu. Ewah. Tersadung kaki di akar rotan. Baik. Mendahulukan salam kepada guru. Tangan dicium tanda penghormatan. Mira beli lagi sekali pantun cikgu. Buruk baju, tampal 1000, lusuh kain, koyak rabak. Buruk laku, menanggung malu. Pengaruh rakan, jangan terjebak. Baik, kita jumpa lagi semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum.